Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab membawakan anda buletin UKAS terkini 9 Jun 2020 mengenai laporan harian Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Tumpuan buletin UKAS terkini. JPBNS hari ini memutuskan semua warga negara Malaysia dibenarkan untuk rentas negeri ke Sarawak dan rentas daerah dalam Sarawak berkuat kuasa 10 Jun 2020. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Selasa, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, keputusan ini adalah selaras dengan Kerajaan Persekutuan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pada 7 Jun 2020. Menurutnya, Sarawak juga akan mematuhi keputusan yang telah diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan tetapi dengan beberapa penambahbaikan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP mengikut kesesuaian negeri Sarawak. Mulai dari besok, semua dibenarkan, warga Malaysia dibenarkan untuk terbang dari Semenanjung Malaysia, Sabah Labuan kepada Sarawak. Dan di Sarawak, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi dari daerah Kuching ke daerah Kota Samarahan atau ke tempat-tempat lain di seluruh Sarawak, ianya dibenarkan tanpa memerlukan pamit dari polis. In other words, there is a free movement of us from state to state and in Sarawak within the state. This one will be effective from tomorrow. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu semua warga negara Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan dibenarkan masuk ke Sarawak tanpa perlu memohon melalui JPBN Sarawak dan tidak perlu mengambil sampel atau PCR test 3 hari sebelum berlepas ke Sarawak. Sementara itu, beliau memberitahu semua aktiviti yang dibenarkan di bawah PKPP akan berkuat kuasa mulai 17 Jun 2020. Jelasnya ini adalah untuk membolehkan kementerian dan agensi terbabit untuk memperhalusi SOP yang sedia ada dan hendaklah dihantar kepada JPBN selewat-lewatnya pada atau sebelum 15 Jun 2020 untuk kelulusan. Beberapa aktiviti yang dibenarkan seperti pasar pagi, pasar malam, melancong dalam negara, raya haji dan korban, sekolah dibuka secara berperingkat, dobi layan diri, kolam memancing, basikal konvoi, aktiviti sukan yang tak bersentuh badan seperti bowling dengan badminton, mesyuarat dan bengkel, aktiviti ini akan dibenarkan beroperasi mulai dari 17 Jun. Mengapa tidak besok? Kerana kita perlu meneliti seperti saya sebut tadi di SOP yang telah pun ada dan menyesuaikannya kepada keadaan di negeri Sarawak. Dalam pada itu, beliau memberitahu perkara yang masih tidak dibenarkan adalah seperti tertera. Datuk Ahmad Douglas juga memberitahu perhimpunan awam dibenarkan maksimum seramai 100 orang sahaja iaitu tertakluk kepada saiz keluasan di mana acara tersebut diadakan berkuat kuasa esok 10 Jun 2020. Bagaimanapun jelas mereka diwajibkan untuk mematuhi SOP seperti penjarakan sosial dan memastikan kebersihan diri yang tinggi. Seterusnya, beliau memaklumkan Sarawak mencatat satu kes positif COVID-19 yang juga merupakan dari kluster baharu pada Selasa. Kes positif hari ini adalah seorang warga negara Indonesia yang telah dikesan melalui kontak rapat kepada kes yang dilaporkan pada 7 Jun yang lepas. Ini adalah satu kluster baru, kluster pekerja asing di Sarawak. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan melakukan active case detection di kawasan tapak pembinaan jalan kereta api dan tempat kediaman mereka di Sungai Moyan, Kuching. Sementara itu, beliau memberi amaran tegas kepada majikan bahawa pihak berkuasa akan lebih agresif melakukan pemantauan terhadap isu yang melibatkan warga asing memasuki negeri ini melalui laluan tikus.
mengenai rakyat Sarawak yang balik dari luar negara. Datuk Amar Douglas Ugah memberitahu semua rakyat Sarawak yang balik dari luar negara akan dikuarantin wajib selama 14 hari di hotel dan akan diambil sampel COVID-19 pada hari ke-10. Dalam perkembangan sama, beliau menjelaskan semua warga negara Malaysia yang masuk ke Sarawak dan mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dalam tempoh sebulan yang lepas wajib menjalani kuarantin selama 14 hari dan akan diambil sampel COVID-19 pada hari ke-10. Semua warga asing yang masuk ke Sarawak yang memiliki permit kerja dan visa yang sah, termasuk peserta MM2H, diwajibkan juga menjalani kuarantin 14 hari. Kos kuarantin ditanggung oleh mereka sendiri. Yang di atas tadi, kos kuarantin Sarawak yang balik dari luar negara akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Semua person under investigation yang sedang dikuarantin di hotel sehingga hari ini perlu menghabiskan tempoh kuarantin sehingga tamat. For your information, ada 2,060 person under civilian yang masih di 38 buah hotel di seluruh negeri Sarawak. Sekian Buletin UKAS terkini bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.